Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam uh, pada pemirsa yang menyaksikan video saya ni. Saya buat video untuk reaction video terhadap video oleh Bu Rita Wahyu yang bertajuk Tuhan Itu Esa, Bagaimana Dengan Trinitas. Tuhan Itu Esa, Bagaimana Dengan Trinitas. Di dalam video saya ni, saya berminat untuk memberi pandangan beberapa isu yang Bu Rita telah singgung dalam videonya, dan saya juga akan memberi jawapan, dan kita akan mengkaji poin-poin ataupun hujah-hujah yang digunakan oleh Bu Rita dalam video ini. Dan saya rasa video Bu Rita ni panjang, so saya akan ambil poin-poin yang penting sahaja untuk saya reaction. Okay, kita akan dengar sedikit introduction daripada Bu Rita di permulaan video ni. Dalam reaction saya ni, jadi saya akan menjawab, kemudian juga saya akan membuktikan beberapa perkara ataupun hujah-hujah Bu Rita ni masih boleh dipertikaikan dengan menggunakan Alkitab sendiri. Hujah Bu Rita bertentangan dengan Alkitab, bertolak belakang dengan Alkitab. Dan lebih menarik, Bu Rita juga banyak merujuk Tertullianus, dan tanpa Bu Rita sedari, hujah Bu Rita sendiri bertolak belakang dengan pandangan Tertullianus. Jadi dalam video ni saya akan buktikan satu demi satu dengan menggunakan bahasa asli Ibrani dan juga Yunani, dan juga dengan menggunakan buku-buku rujukan yang ditulis oleh Tertullianus sendiri. Kemudian ada buku-buku rujukan lain yang semua adalah tulisan bapa-bapa gereja Kristian, yang mana kita cuba untuk menyimpulkan video Bu Rita ni, ataupun membantu saya dalam hujah untuk menanggapi Bu Rita Wahyu. So saya menggunakan banyak buku-buku rujukan lah yang saya download daripada secara percuma. Saya minta maaf, saya bukan nak menghina ataupun nak merendahkan Bu Rita Wahyu. Saya juga belajar banyak daripada Bu Rita. Dan satu lagi, saya maaf, jadi bahasa saya daripada Malaysia, jadi bahasa saya boleh jadi ada yang tidak difahami. Jadi saya minta maaf. Okey, kita akan lihat sekejap intro ataupun permulaan daripada video Bu Rita. Ini adalah kalimat syahadat orang Israel. Kenapa harus ada doktrin Trinitas dalam doktrin yang berlaku di gereja? Kenapa ini penting? Ya. Trinitas itu muncul karena manusia hendak mensistemisasi Tuhan. Apakah ini salah? Enggak terlalu salah, enggak salah juga gitu. Karena sebenarnya Trinitas ini adalah satu doktrin sebagai akibat dari satu pengertian yang salah. Maka untuk meluruskannya, Bapak Gereja Tertullianus kemudian memberikan satu formula untuk meluruskan satu paham yang salah. Ya. Kenapa kok orang itu suka ingin mensistemasikan Allah? Ya karena dia pengen memahami Allah. Apakah ini salah? Enggak terlalu salah, oke-oke aja gitu kan. Tapi kita coba lihat ini, ya. Anda lihat ada ikan di sini. Nah, Anda bayangkan Anda jadi ikan.
kalau si ikan ini pengen mengenal penciptanya, ya, maka ikan ini akan berpikir dengan apa? Logika ikan. Dia pengen tahu penciptanya aku ini siapa sih, maka dia akan berpikir dengan logika ikan. Maka Okey, izinkan saya untuk memberi pandangan. Sebenarnya untuk memahami pencipta, sebaiknya kita perlu mendapat maklumat ataupun fakta-fakta ataupun data-data dari pencipta itu sendiri tentang dirinya sendiri. Kita tidak boleh faham seseorang tanpa kita pergi dan mengenali diri dia. Kita tak boleh katakan saya nak mengenali bapa Presiden Indonesia, jadi saya kena baca biodata bapa Presiden, baru saya mengenali melalui bacaan ataupun melalui uh, uh, pengenalan diri oleh bapa Presiden itu sendiri. Saya tidak boleh berfikir menggunakan nalar saya tanpa merujuk kepada diri yang punya diri ataupun bapa Presiden itu sendiri. Jadi untuk pencipta Allah, sebaiknya kita kena lihat apa yang pencipta tu menyatakan dirinya. Macam mana pencipta itu menyatakan dirinya. Bukan kita boleh memikir secara bebas, secara menggunakan nalar tanpa berpandukan kepada kitab suci. Tentunya kita akan salah dalam ataupun kita gagal untuk mengenali pencipta kita. Pencipta telah memberikan kitab suci. Di dalam kitab suci itu menyatakan siapa diri pencipta itu. Jadi kita tengok dalam Alkitab, siapa yang dikatakan pencipta. Adakah dia Trinitas? Adakah dia ada anak? Adakah dia menciptakan dunia ni dengan melalui oknum-oknum dalam Trinitas yang lain? Jadi kita cuba tengok di Keluaran 20 ayat 3. So di sini saya ada sabda. Kita akan pergi ke Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain. Ataupun lebih tepat kalau kita tengok dalam bahasa asli, lebih menarik lagi. Keluaran 20 ayat 3. Lo yehye lecha Elohim akhirim al-fani. Yang maksud, jangan ada Tuhan lain di hadapan mukaku. Al-fani ni di hadapan mukaku, maksud dia Tuhan ni Tuhan yang cemburu. Dia tidak ada Tuhan lain di hadapan mukanya. Maksud dia kalau Tuhan Bapa dalam pengertian agama Kristian, dia tidak ada boleh Tuhan Anak atau Roh Kudus di hadapan dia. Tidak ada Tuhan lain, kerana dalam pengertian Trinitas, Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi ada Tuhan-Tuhan lain di hadapan, walaupun dikatakan satu, tetapi masih wujud Tuhan-Tuhan lain di hadapan dia. Kerana Anak adalah peribadi lain, Yesus adalah berbeza peribadi, 3 peribadi yang berbeza. Maksud dia tetapi setiap satu peribadi adalah Tuhan. Maksud dia ada Tuhan lain di hadapan Tuhan yang Esa tadi. Jadi di sini dikatakan dengan jelas, Lo yehye lecha Elohim akhirim al-fani. Jangan ada Tuhan lain di hadapan mukaku. Itu secara terjemahan yang harfiah. Jadi dia pasti bahawa Tuhan, tidak ada Tuhan lain.
hanya Tuhan yang Esa saja yang wujud, tidak ada lain-lain Tuhan. Ini adalah Tuhan menyatakan sifatnya ataupun dirinya di dalam kitab Keluaran 20 ayat 3. Dan kita juga boleh tengok di dalam Yesaya ayat 44. Pasal 44 ayat 6 hingga 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Tidak ada Allah selain daripada Tuhan yang Esa. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang menjabarkan, yang mengabarkan dari dulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dulu telah ku kabarkan dan ku beritahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksi aku. Adakah Allah selain daripada aku? Tidak ada gunung batu yang lain yang tidak ku kenal. Jadi tidak ada Allah selain daripada Tuhan yang Esa. Ini adalah sifat Tuhan yang dinyatakan jelas dalam Alkitab. Kalau kita boleh pergi lagi ke pasal 45 Yesaya ayat 5 hingga 6. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahawa tidak ada yang lain di luar aku. Tidak ada yang lain di luar Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Dinyatakan dengan jelas, tidak ada lain di luar Tuhan. Jadi yang kita pasti ialah dalam Trinitas ini Tuhan Bapa menghantar atau memerintahkan Tuhan Anak untuk pergi masuk dalam rahim Maryam. Maksudnya ada Tuhan luar daripada Tuhan yang Esa. Itu di dalam Yesaya 46, 45, 5 dan 6 jelas mengatakan bahawa tidak ada Tuhan di luar. Padahal di dalam Perjanjian Baru dinyatakan bahawa Tuhan Bapa memerintahkan atau mengarahkan Tuhan Yesus untuk masuk ke maksudnya Yesus untuk turun ke dunia, memerintahkan. Maksudnya ada Tuhan luar yang wujud di luar Tuhan yang Esa. Ini bertentangan dengan Yesaya 45, 5 dan 6. Juga kita boleh tengok di ayat 46, pasal 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Jadi jangan bandingkan Tuhan yang Esa dengan lain-lain Tuhan, dengan Tuhan Anak, Roh Kudus. Tidak boleh dibandingkan. Ini adalah Tuhan menyatakan sifatnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kita tengok ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahawa akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Tapi oleh untuk memahami Tuhan ni, kita menggunakan nalar kita hingga kita berasumsi ataupun merekayasa bahawa terdapat peribadi-peribadi lain selain daripada Tuhan yang Esa, dan yang juga adalah Tuhan di dalam Trinitas atau Godhead. Jadi ini amat-amat bertentangan dengan sifat Tuhan. Jadi kita untuk mengenali Tuhan, kita perlu membaca ataupun ajaran Tuhan itu sendiri, bagaimana menggambarkan dirinya, menyatakan dirinya, menyatakan sifat-sifatnya. Kita tak boleh menjadi seperti ikan yang tidak kenal pencipta dan dia merekayasa penciptanya
maka itu akan menyebabkan berlaku kesesatan dalam memahami Tuhan. Tuhan dipahami, dikenali melalui kitab suci, tulisan kitab suci Tuhan sendiri yang diturunkan. Baik, seterusnya kita akan tengok lagi video berita. Dan kali ini kita akan pergi ke poin yang lain. Itu berkenaan dengan doktrin Trinitas. Ada Putra, ada Roh Kudus. Tapi kalau lihat gambar ini, buat orang yang tidak paham mengenai Trinitas itu langsung ngomong, Tuhan yang Kristen telu gitu kan. Nah, sebenarnya apakah Trinitas itu salah? Enggak juga, karena Bapak Gereja Tertullianus itu mendasarkan doktrinnya itu dari Matius 28 ayat 19 ya. Dan kita harus membaca ayat ini secara pesyat. Anda harus memperhatikan ini satu-satu juga bentuk-bentuk grammar yang digunakan ya. Anda lihat di sini. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra atau Anak ya, dan Roh Kudus ya. Di sini Anda lihat nama ya. Jadi namanya satu apa lebih dari satu? Satu. Ya. Bagaimana dengan bahasa Inggrisnya? In the name. Satu atau plural? Satu. Bukan names ya. Nah, bahasa asli namanya nulis apa? Onoma. Ya. Onoma ini apa? Plural apa singular? Singular. Kalau pluralnya apa untuk onoma? Onomati. Onomata. Ya. Onomata. Onomata. Ya. Di sini nulis singular. Nah, di sini Bapak Gereja Tertullianus memberikan satu poin di sini. Nama yang ditulis satu, tetapi ada 3 oknum, ya. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tapi yang menjelaskan tentang nama itu ditulis dengan singular. Berarti 3 ini satu. Berarti satu. Jadi di sini Ibu Borita Wahyu menyatakan bahawa Bapa Gereja Tertullianus merujuk kepada ayat Matius pasal 24 ayat 19 dengan membaca dengan mengambil bahasa Yunani sebagai rujukan dalam membuat doktrin Trinitas, iaitu tu onama, maksudnya singular. Karena kalau plural dalam Greek dia akan menjadi ta onamata. Tapi di sini digunakan tu onoma, maksudnya singular, satu, tetapi merujuk kepada tu patros kai tu huyos kai tu patros kai tu huyu kai tu agios penimatos. Maksud dia merujuk kepada bapa, merujuk kepada anak dan juga kepada Roh Kudus. Jadi di sini ada ace tu. Sekejap, lebih baik saya akan buka daripada Matthew 8:19. Okey. Di sini dikatakan baptizontes autos eis tu unama tu patros kai tu huyu kai tu hagiu pneumatos. Okey. Tu unama adalah singular.
Itu nama singular. Okay, name accusative neuter singular common. Tetapi dikongsi ataupun merujuk kepada tu patros, bapa, kai, dan tu huyu of the son ataupun anak, kai, dan tu hagiu pneumatos, roh kudus. Itu nama singular tetapi merujuk juga pada bapa, anak dan roh kudus. Jadi oleh kerana nama itu satu tetapi merujuk kepada 3 oknum, maka di situlah yang Bapa Tertullianus menyimpulkan bahawa Tuhan itu dalam 3 peribadi. Tetapi sebenarnya tidak ada bukti yang demikian. Bukti yang demikian. Tidak ada bukti demikian kerana bapa gereja Eusebius juga menulis pada 312 Masihi dalam bukunya Proof of the Gospel. Tetapi dia memetik Matius 28:19 dalam bentuk yang berbeza daripada yang ada di dalam Alkitab sekarang. So saya buktikan Eusebius bapa gereja telah menulis pada 312 Masihi, iaitu sebelum Council of Nicaea pada 325 Masihi. Dan ketika ni Proof of the Gospel, tulisan daripada Eusebius, kita boleh tengok kat atas ni, Eusebius Proof of the Gospel, tulisan ni pada 312 Masihi. Jadi dia menyinggung ayat Matius 28:19 tetapi dalam bentuk yang agak berbeza. Di sini Go and make disciple of all the nations in my name, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Di sini tidak ada nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi dalam nama Yesus ataupun dalam Greeknya to onamatamu, maksud dia in my name atau dalam namaku. Jadi ternyata Matius 28:19 terdapat penambahan. Ada 2 perbezaan. Eusebius telah menulis baptis dalam namaku, maksudnya nama Yesus. Tetapi sekarang dalam Injil yang beredar sekarang ni, baptizing them in the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit, ataupun baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi di dalam buku Proof of the Gospel Eusebius tidak ada Bapa, Anak dan Roh Kudus, tidak ada. Tetapi seolah Yesus berkata baptislah dengan dalam namaku. Dan ini kita tengok bertepatan sekali dengan kisah ataupun kita ambil diri sabda, kita pergi ke kisah 2:38. Jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampun dosa kamu. Jadi hanya baptis dalam, mengikut Petrus, baptis dalam nama Yesus Kristus. Ini berbeza dengan Matius 28:19 yang terdapat dalam Injil-Injil yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sekarang, dan juga Bibles lain lah yang King James, New King James dan ESV dan sebagainya, yang mengatakan bahawa terdapat nama Bapa, Roh, Anak dan Roh Kudus. Tetapi Eusebius mengatakan
baptislah dalam nama aku. Jadi di sini kita lihat ada perbezaan antara Eusebius yang ditulis dalam bukunya The Proof of the Gospel pada 312 Masihi. Dia memetik Matius 28:19 dalam bentuk yang berbeza. Maksud dia ada penambahan di situ, penambahan nama Bapa, penambahan nama Roh Kudus, seolah-olah untuk membuktikan Trinitas. Jadi kalau dalam kita belajar tentang teks, kritik teks, bacaan yang panjang ini sebenarnya di syaki terdapat penambahan ataupun penulis-penulis Injil telah menambah ayat-ayat tertentu ke dalam Alkitab itu. Kerana menurut mengikut kritik teks, bacaan yang pendek lebih baik ataupun lebih tulen, lebih asli dibanding dengan bacaan yang panjang yang maksudnya terdapat sisipan penambahan. Di sini, go and make disciple of all the nation in my name. Tu onamatimu, maksudnya in my name. Itu saja, dalam nama Yesus. Tu onamatimu, maksudnya dalam nama Yesus. Tetapi sekarang telah ditambah dengan tambahan-tambahan lain, iaitu tu nama tu Patros kai tu huyu kai tu hagios polematos. Ini bacaan yang panjang. Maksud dia jelas terdapat macam penambahan nama-nama, masukkan soalan nama-nama Bapa, Anak, Roh Kudus, terdapat penambahan. Padahal Eusebius tidak mengutip Matius 28:19 dengan sangat simple, mudah. Dalam namaku, baptis dalam namaku, kata Yesus. Tapi di sini kita lihat macam ada penambahan-penambahan. Dan kalau kita nak mengatakan bahawa tu nama sebagai singular, name, noun, accusative, neuter, singular, common, menyebabkan berlakunya Trinitas. Bagaimana dengan ayat Lukas pasal 9 ayat 26? Sebab barang siapa malu kerana aku dan kerana perkataanku, Anak Manusia juga akan malu kerana orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Kemuliaan di sini di dalam Greek dan Yunani adalah doxa. Kemuliaan di sini, kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan kemuliaan malaikat kudus. Kemuliaan di sini juga dikongsi dalam bentuk singular ataupun dalam bentuk tunggal. Tetapi dikongsi dalam nama Bapa, kemuliaan Bapa, dan dikongsi oleh malaikat-malaikat kudus. Di sini adalah malaikat-malaikat kudus, jamak. Dan tentu ini bukan dalam Trinitas. Dan di sini kemuliaan, kalau kita tengok di sini adalah Thedoxe autu kai tu patros kai ton hagion angelon. Di sini doxa singular. Kita tengok sini dia adalah singular. Kemuliaan adalah singular, tetapi dikongsi juga oleh Bapa dan juga malaikat-malaikat kudus. Adakah malaikat-malaikat kudus ni berkongsi kemuliaan dengan Bapa dan juga dengan Anak Manusia? Anak Manusia akan datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Di sini doxa adalah noun dative feminine singular.
singular juga, tetapi dikongsi oleh anak manusia, kemudian bapa, dan kemudian malaikat-malaikat kudus. Adakah mereka bapa, anak manusia dan juga malaikat-malaikat kudus ni satu? Kerana menurut Tertullianus, tu nama singular tetapi dikongsi oleh bapa, anak dan Roh Kudus, menyebabkan Tertullianus berpendapat bahawa bapa, anak dan Roh Kudus adalah satu kerana nama itu satu, singular, tu nama. Di sini juga doxa adalah singular tetapi dikongsi oleh anak manusia, bapa dan juga malaikat-malaikat kudus. Adakah menyebabkan anak manusia, bapa dan malaikat-malaikat kudus satu kerana berkongsi satu doxa atau kemuliaan? Singular, feminine singular. Jadi hujah bapa gereja Tertullianus amat sangat-sangat boleh diragui, sangat diragui. Sama juga seperti ayat ni. Okey. Glory ni satu saja ataupun kemuliaan ni satu tetapi dikongsi oleh yang lain. Untuk nama itu satu singular tetapi dikongsi oleh bapa, anak dan Roh Kudus. Sama seperti kemuliaan di Lukas 9 ayat 26. Pasal 9 ayat 26. Kemuliaan satu saja dikongsi oleh anak manusia, dikongsi oleh bapa dan dikongsi oleh roh-roh kudus, malaikat-malaikat kudus. Jadi kerana kemuliaan ini satu singular, tidak bermakna bahawa anak manusia, bapa dan juga malaikat-malaikat kudus ni adalah satu oknum. Jadi kalau malaikat-malaikat kudus ni jamak, ramai, maka macam mana bagaimanakah dikatakan adakah ini menambah pada Trinitas? Tak mungkin. Jadi kalau ayat Lukas 9:26 tidak merujuk kepada oknum yang sama walaupun berkongsi kemuliaan yang sama, singular, kenapa Matius 28 ayat 19 mesti bermaksud bahawa bapa, anak dan Roh Kudus ini adalah satu? Jika itu adalah satu, Matius 28:19 satu kerana berkongsi tok nama singular, di sini kenapa standard ganda? Kenapa double standard di Lukas pasal 9 ayat 26? Satu kemuliaan singular dikongsi oleh anak manusia, dikongsi oleh bapa, dikongsi juga oleh ton, hagion, angelon, plural, malaikat-malaikat kudus. Jadi amat diragui doktrin Trinitas yang direkayasa oleh Tertullianus tadi hanya dengan menggunakan tok nama tadi, sehingga terhasil hanya kerana satu perkataan Yunani tok nama menyebabkan satu doktrin ataupun iman yang direkayasa, iman baru dalam agama Kristian. Sebelum 155 Masihi, iaitu tahun lahirnya Tertullianus, tidak pernah terdapat perkataan Trinitas. Tidak pernah direkayasa perkataan Trinitas. Tetapi selepas 155 Masihi, apabila kemunculan Tertullianus, maka barulah terciptanya doktrin Trinitas. Doktrin yang agak aneh yang tidak pernah didengar oleh Yesus dan para rasul pada kurun abad pertama Masihi, tetapi telah direkayasa selepas bapa gereja Tertullianus melihat Matius pasal 28 ayat 19. Tetapi ketika membaca Lukas pasal 9 ayat 26, kita melihat
doxa, doxa, doxa singular tetapi dikongsi oleh anak manusia, bapa dan malaikat-malaikat kudus. Tidak pula dinyatakan bahawa mereka itu adalah satu kerana berkongsi kemuliaan. Bapa, malaikat-malaikat kudus, anak manusia adalah satu. Tidak pula terdapat doktrin yang begitu. Jadi maksud dia terdapat standard ganda di antara Matius 28 ayat 19 dan juga Lukas pasal 9 ayat 26. Ditambah lagi dengan bukti bahawa terdapat bacaan yang lain, variant reading yang dilakukan kita rujuk kepada Eusebius di dalam bukunya The Proof of Gospel. Tidak ada dinyatakan nama seperti Bapa, Anak, Roh Kudus, tetapi hanya baptis dalam namaku, to onomatimu. Itu dalam Greek yang ditulis oleh Yunani, yang ditulis oleh Eusebius pada 312 Masihi. Jadi kita meragui doktrin Trinitas yang mana direkayasa oleh bapa gereja Tertullianus pada 155 Masihi, ya. Kerana sangat-sangat buktinya tidak kuat dan tidak dapat bukti yang jelas. Okey. Jadi kita akan seterusnya lihat lagi kepada video berita. Dan kali ini saya akan buat video yang kedua. Saya rasa dah panjang, so saya akan lepas ni kita akan jawab beberapa persoalan lagi tentang Quran yang disinggung oleh berita. Quran 4:171, 5:73, 73-75. Kita akan menjawab kenyataan-kenyataan tu, dan juga bila ada tambahan-tambahan yang saya akan masukkan kemudian. Ini adalah video pertama saya. Saya minta maaf kalau ada yang saya tersinggung, kalau ada yang tersilap, sila komen. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.